Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا يا الله ya Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah kami dalam usaha kami banyak memperingati akan sifat-Mu, akan diri-Mu wahai Tuhan. Dalam kami memperbanyakkan mengingati-Mu wahai Tuhan. Bukakanlah hati kami, pikiran kami dan usaha kami untuk mengingati-Mu, dan berikanlah bantuan ke atas kami ya Allah dalam perkara itu. Wa syukrika, dan tolonglah kami, bantulah kami dalam usaha kami mensyukuri di atas segala apa yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Karena itulah sebagai seorang sifat sebagai seorang mukmin muslim, bersyukur di atas pemberian kurniaan-Mu. Seperti mana yang Engkau telah firmankan di dalam Al-Quran, la in syakartum, jika kamu bersyukur, kata Allah, jika kamu bersyukur aku akan tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan jika kamu kufur, ingatlah bahawasanya azabku adalah bersangatan pedih. Dan juga tolonglah kami, wa inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, dan tolonglah kami, bantulah kami ya Allah dalam usaha kami memperbaiki, memperelokkan semua ibadat yang Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Jika tanpa pertolongan-Mu tak mampu kami untuk melakukan walaupun sekecil-kecil perintah-Mu, hinggalah sebesar-besar perintah-Mu tak dapat kami lakukan. Dengan izin-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu juga ya wahai Tuhan, maka dapatlah kami memperelokkan segala ibadat kami terhadap-Mu, dan kerana-Mu juga, kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tuan-tuan baca doa ni selalu, terutama semasa selepas sembahyang doa. Doa ni Nabi kata silah. Silah ni makna senjata. Silahul mu'min. Doa silahul mu'min. Kena ada doa. Ya. Doa yang paling dekat dengan Allah, doa orang yang kena inaya, ataupun doa orang yang kena zalim. Ya, dizalimi. Maka doanya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada mustajab. Laisa bainahu wa bainallah hijabun. Tidak ada antaranya dengan Allah itu. Bila orang yang kena zalim ni berdoa, dia tidak ada hijab, tidak ada dinding, ya. Dia terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mustajabkan, memperkenankan doa itu. Apapun tuan-tuan, secara keseluruhan, secara kesimpulannya, doa kita orang beriman, orang Islam ini semua didengar, semua diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dimustajabkan oleh Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila mana hamba-Ku memohon, meminta, berdoa kepadaku, ya, Allah menyatakan aku dekat dengan kamu. Fa inni qarib, aku hampir. Kamu minta, kamu bersuara, kamu berdoa, sesungguhnya aku hampir.
ujibu da'watad da'i, aku perkenankan siapa-siapa yang berdoa ataupun meminta kepadaku. Sebab Allah Ta'ala maha kaya, ya, yang tidak terkira, maha kaya, terkaya dari segala yang kaya. Kaya Allah ini tidak ada hadnya, tidak ada batasan. Maha kaya, segalanya milik Allah. Yang hari ini kita rasa milik kita, sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah maha kaya. Fa inni qarib, kata Allah, aku hampir. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku perkenankan siapa-siapa yang berdoa atau meminta kepadaku. Falyastajibu li. Ya, Allah mustajabkan doanya, terima doanya. Wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku. Ya, la'allahum yarsudun, moga mereka yang memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu sebenarnya orang yang telah diberi petunjuk. Ya, moga-moga mereka itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, wal an insyaallah sanaqra hadzal kitab tahta al mawdu'. Ada tanda tak Yusuf? Muka surat berapa Yusuf? Abang je muka surat berapa? 168. Type. Okey, baik, 168. Tajuk tempoh hari ialah sikap seorang miskin. Ya. Yusuf tajuknya 167 tu. 168 tang mana? Okey, kita mula daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang pendek sahaja. Kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia itu menjadi kafir. Sebab kemiskinan yang ada. Sebab orang kafir, orang miskin ni, orang yang susah ni, ya, dia tak kira halal ke haram ke yang dia dapat itu, dia tetap nak memperolehi sesuatu. Tak kiralah sesuatu itu sama ada halal atau haram. Dia lupa dengan batasan-batasan agama, larangan-larangan agama dia lupa. Ya. Kalau dia hendak tu dah tak kira halal atau haram. Boleh belaka. Ya. Hak orang, hak dia, hak dia, hak dia. Hak dia tu tak apalah hak dia, tapi hak orang pun dia kata hak dia, tak apa. Sebab itu Nabi menyatakan secara umum, kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia menjadi kafir. Yakni sekiranya si miskin itu sentiasa bersungut terhadap ketentuan Tuhannya, dia bersungut terhadap ketentuan Allah, tidak puas hati dengan pembahagian Allah terhadapnya, dia tak puas hati. Apa Tuhan macam ni tak adil, orang lain senang, aku tak senang, aku miskin. Dia ada perasaan macam tu. Soal jawab ada dalam hatinya seumpama itu. Ya, dia mempersoalkan keadilan Allah, pemberian Allah terhadap dirinya. Sedikit, orang lain banyak, kata dia. Dalam hal ini mungkin sekali ia akan terjerumus, ya, ke dalam balak, ke dalam kebinasaan, yakni balak, menentang Allah kerana dia telah melebihkan setengah hambanya terhadap setengah yang lain. Dia perasan macam tu, ini sifat perasan. Ia terjerumus ke dalam balak, petaka, ya, dan dia menentang Allah kerana dia telah, ya, kerana Allah, dia anggapan dia Allah itu telah melebihkan sesetengah hambanya dan terhadap sesetengah yang lain dalam pembahagian rezeki. Dia persoalkan hak Allah. Dia tak sedar diri dia. Ya, dia tak sedar diri dia. Mungkin sebab dia, ya, kurang usaha
malas nak bekerja, peluk tubuh je. Duduk atas tangga macam orang buat sawah, buat padi, buat bendang, tuan-tuan. Habis menanam padi tu, nak tunggu padi masak 4-5 bulan lagi, zaman dululah. Dia tak buat apa. Dia duduk kat rumah, duduk kat beranda atas tangga. Allahu Akbar. Padahal banyak perkara ataupun pekerjaan yang boleh kita usahakan dalam mencari rezeki. Tapi dia tak buat apa, semata-mata nak tunggu padi masak, lambat lagi lah. Jadi di mana ada kemajuan, macam mana nak maju, macam mana nak ke depan. Ya. Sedangkan ya, Allah sebut dalam hadis. Hadis ini tak silap saya hadis qudsi. Kata Allah, harrik yadak, kata Allah. Allah menyebutkan, kata Allah, harrik yadak, gerakkan tangan kamu. Maksudnya kamu kena kerja lah. Jangan berpeluk tubuh atas beranda, dekat tangga. Harrik yadak, gerakkan tangan kamu, maksudnya suruh bekerja. Anzil alaika rizqak, ya, aku akan turunkan atau aku akan berikan kepada kamu rezeki. Syaratnya kena usaha, kena bekerja. Kalau peluk tubuh, mana mungkin rezeki itu datang menggolek? Tak mungkin. Dan tak mungkin juga rezeki itu datang melayang. Dia kena suatu yang kena usahakan. Gitu. Allahu Akbar. Banyak cara. Saya tengok tuan-tuan ya, kalau kita tengok tanah milik hak orang kita, orang Islam, orang Melayu lah kita kata, no? Bila sebut Islam, seolah-olah Islam tu mundur. Islam tak mundur. Islam ke hadapan. Sebenarnya orang Islam tu sendiri tidak mempraktikkan tuntutan, ajaran, kehendak Islam tu sendiri. Mereka tidak mengamalkan. Kita tengok tanah kebun ke, kepunyaan hak orang Melayu dengan hak bangsa asing, bangsa Cina contohnya, jauh beza. Kalau tanya saya, kita jalan katalah dari sini sampai ke Simpang Tiga Manung, kita tengok kiri kanan kebun hak orang Melayu lain, kebun hak orang Cina lain, passion dia. Ya. Kalau orang Cina kebun dia tanam, contohnya dia tanam sawit. Sebelum sawit tu naik lagi, belum tinggi lagi, dia ada tanaman kontan. Dia tanam jagung, dia tanam temikai, dia tanam itu, tanam ini. Sebelum ya, sebelum sawit, pokok sawit tu tinggi membesar, dia tanam tanaman yang kontan dulu, yang umur sebulan dua dah boleh dapat hasil. Tapi orang Melayu dah, dia tak buat apa-apa. Dia semata-mata tunggu sawit tu nak berbuah. 3 tahun, 4 tahun baru berbuah, kan? Atau 5 tahun atau 6 tahun baru dia elok buah dia. Nak tunggu macam tu, tuan-tuan, lama masanya. Tapi Cina dia usahakan. Baru ni saya pergi Penang. Antara tempat yang lalui saya tak tahu, saya tak kenal pasti tempat tu apa nama dia, tak tahu. Pokok sawit, kebun sawit luas, puluh-puluh hektar. Dah besar dah sawit tu, dah ada hasil. Dah tinggi, dah dalam 10 kaki dah pokok sawit tu. Di bawah pokok sawit tu dia belah itik. Itik serati, hak putih tu kan. Ribu-ribu ekor, bukan ribu, 2-3 ribu, puluh ribu itik serati, tuan-tuan. Dia belah, dah besar-besar belaka. Mungkin untuk telur ke, ataupun untuk dia jual. Ya, jual hidup-hidup macam tu. Ataupun dia buat frozen ke apa ke, mungkin. Sebab puluh-puluh ribu itik. Kalau satu ekor tu nilainya RM15 lah kata, atau RM20. Kalau RM10,000 dah berapa? Modal tak tahu mana, tuan-tuan ya. Itik cukup senang belah. Dia tak meragam, dia tak susah, dia tak payah. Maksud saya kata inilah Cina. Ya. Hak orang Melayu tak ada, penuh dengan belukar. Sementara sawit nak tinggi, nak besar, kosong tanah tu, tak ada apa-apa. Allah. Ini sawit, hasil sawit tu dah satu dah. Itik dia berak lah apa, najis dia tu dah jadi baja.
menyebabkan pokok sawit bertambah subur, buah bertambah baik kualitinya, cantik. Allahu Akbar, berlipat ganda. 10 ekar, katalah 10 ekar milik Cina, 10 ekar milik Melayu, lebih daripada 50% bezanya. Mungkin 60-70% beza pendapatan atau hasil yang dapat dipungut. Cina lebih 70%, orang Melayu 30% saja. Ini semua secara menyeluruh, keseluruhan, secara umum saya cakapkan gitu, tuan-tuan ya. Saya cukup cemburu lah, tapi bercakap seorang-seorang diri je lah. Kalau saya seorang-seorang dalam kereta, saya seorang-seorang lah cakap. Ini Melayu, ini Cina. Apa benda sekalipun kita dapat bezakan lah. Jadi bila kita nak mengubah sikap kita, tuan-tuan, bukan kita nak hambat dunia, tuan-tuan. Bukan nak hambat dunia, tapi dalam memunafaatkan yang Allah Ta'ala juga sebut, kata Allah, harrik yadak, gerakkan. Maknanya kena bekerja, kena usaha lebih. Nascaya aku akan turunkan rezeki, berikan rezeki kepada kamu. Begitu tuan-tuan ya. Dia tak mau kalau doa saja pun, dia tak mau kalau duduk saja. Ya. Tuhan juga suruh kita ambil dunia ni, ambil dunia dan akhirat. Doa pun Nabi doa, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kata Nabi. Ya, berikan kepada kami dunia, segala kebajikan dunia, dan berikanlah segala kebajikan di akhirat nanti. Dua-dua kita kena buat, kena ambil, tuan-tuan. Ini dalam konteks maknanya nak menjadi sebagai mukmin atau muslim yang berjaya, tuan-tuan. Ini dunia dia melepah, akhirat belum tentu lagi macam mana berjaya atau tidak. Baik tuan-tuan, Nabi pun menyatakan dalam hadis tadi, kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran. Kita boleh terjemahkan ataupun kupas hadis ini dengan lebih luas lagi daripada itu, dalam konteks yang luas ya. Baik. Orang yang telah sampai kepada peringkat serupa ini, yang menyalahkan Allah Ta'ala, dikhawatiri menjadi seorang miskin yang tiada sabar dan tiada mengenal Tuhan sama sekali. Ya, tak mengenal Tuhan sama sekali. Seorang miskin harus mensyukuri nikmat Allah dan berterima kasih terhadap setiap orang yang berbudi. Ya. Seorang miskin hendaklah dia mensyukuri, berterima kasih. Ya. Pertama, di atas nikmat Allah berterima kasih. Jangan lupa, yang kaya pun kena terima kasih, yang miskin pun terima kasih. Ya, gitu. Dan berterima kasih terhadap setiap orang yang berbudi kepadanya. Pertama, bersyukur kepada nikmat Allah yang Tuhan berikan, selain daripada kekayaan, kesenangan, wang ringgit, harta benda dan sebagainya. Ada lagi nikmat-nikmat yang lain. Banyak nikmat Tuhan ni. Ya, kita tak boleh nak kira. Banyak sungguh. Allah Maha Pengasih, Maha Memberi dan sebagainya. Banyak nikmat Allah, bukan kekayaan wang ringgit sahaja nikmat Allah. Sebab itu Tuhan sebut dalam Al-Quran, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu nak kira, nak hitung, nak hisap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, nescaya kamu takkan terhitung, tidak akan terkira banyaknya, tuan-tuan. Bukan wang ringgit sahaja, banyak nikmat Allah. Jadi kita kena bersyukur, jangan mengkufuri nikmat Allah. Syukur dalam arti kata yang sebenarnya, mengambil atau menerima, menggunakan nikmat Allah itu pada perkara yang membawa kepada ketaatan. Menggunakan nikmat Allah, mengambil nikmat Allah atau menerima nikmat Allah itu dan menggunakannya pada perkara ketaatan. Itu makna syukur. Sementara kufur pula, mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gunakan nikmat itu kepada perkara kufur, perkara maksiat, perkara dosa.
Itu maknanya kufur. Ya. Itu yang Tuhan sebut dalam Al-Quran, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika kamu kufur, yakni kamu dapat nikmat, terima nikmat daripada Allah, lalu kamu gunakan pada perkara mungkar, perkara dosa, perkara jahat, itu kufur. Itu kufur, itu definisinya. Tuan-tuan, kita kena gunakan apa juga nikmat yang Tuhan beri kepada kita, kesihatan, itu nikmat juga. Ya, gunakan pada perkara yang taat, jangan gunakan pada perkara maksiat atau perkara dosa. Lagi sekali, seorang miskin harus mensyukuri nikmat Allah dan berterima kasih terhadap setiap orang yang berbudi kepadanya. Jangan jadi lupa kacang lupakan kulit. Jangan jadi kacang lupakan kulit. Sabda Nabi SAW lagi, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Maksudnya, tiada mensyukuri Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kepada Allah kita kena bersyukur, kepada manusia kita berterima kasih. Ya, berterima kasih. Ya, selalu kalau kita orang beri kepada kita, tuan-tuan, alhamdulillah, kita yang mengaji inilah, kita yang dididik ni. Ya, bila orang beri kepada kita, apa kita kata? Jazakallah, jazakallah khairan. Moga Allah akan membalas kepada kamu segala kebajikan. Itu sekurang-kurangnya kita kena ucap, ataupun syukran. Ya. Kalau orang Hindustan kata syukriya, bahut syukriya. Kalau orang Cina dia kata kamsia. Kamsia tu terima kasih lah. Kalau orang Arab dia kata syukran. Kalau Hindustan dia kata syukriya. Daripada bahasa Arab juga, tuan-tuan ya, dia ambil bahasa Hindi ni, bahasa Hindustan ni kebanyakannya digunakan atau diambil daripada bahasa Arab. Pandai bahasa Arab mudah dan senang, ya, untuk kita bahasa Hindustan ataupun Hindi, belajar bahasa Hindustan atau belajar bahasa Hindi. Kalau dia nak tanya kita kap atah hai, kita kalau dia tanya kita hang mai bila, kap atah hai, kap tu bila, kap atah hai, bila hang datang. Ata tu bahasa Arab. Ata, ya, bahasa Arab. Taib, tuan-tuan yang dirahmati Allah, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak mensyukuri Allah sesiapa yang tiada berterima kasih kepada manusia. Dia harus juga memuji setiap orang yang berbudi dan berbuat baik kepadanya, serta mendoakan dengan baik. Gitu. Sekurang-kurangnya kita biasa dengan perkataan begini, ya, jazakallah, ataupun panjang sikit, jazakallahu khairan katsira. Setidak-tidaknya jazakallah, gitu ya. Berterima kasih kepada manusia. Tapi kadang-kadang ada orang juga bila kata terima kasih, terima kasih. Jangan cakap terima kasih ke aku. Terima kasih kepada Allah. Kita kata jazakallah, jangan ucap macam tu pada saya. Tu syukur. Terima kasih kepada Allah. Tidak begitu. Seperti yang hadis Nabi katakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, ini ada dua konteks, iaitu hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia kena elokkan, kena perbaiki, kena perelokkan, kena sempurnakan. Demikian juga hubungan kita dengan Allah juga kena perelokkan. Jadi ada dua, ya, bukan dengan Allah sahaja, bahkan dengan manusia kena cantik, ya, kena elok hubungan kita sesama manusia, ya. Jangan kepada Allah semata-mata, ya. Baik,
dua belah pihak. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'i. Sesiapa yang mengucapkan kepada orang yang berbudi kepadanya, moga Allah membalasmu dengan yang baik, maka sebenarnya dia telah melengkapkan kepujiannya itu. Kita bila mana orang beri kepada kita lalu kita ucapkan jazakallahu khairan, sebenarnya ucapan itu sudah mencukupi, sudah mencukupi ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada manusia dan ucapan syukur kepada Allah. Bila kita ucap jazakallahu khairan, sudah memadai, mencukupi. Di situ ada berterima kasih kepada manusia yang berbudi kepadanya dan juga ucap syukur kepada Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya. Sudah cukup ya. Tapi kalau ada nak doa lagi lebih panjang, silakan. Nabi pun pernah menyatakan kepada sahabat, dia beramal sekian. Nabi kata itu sudah baik. Kemudian dia tambah lagi. Katalah yang mula-mula dia kata dia buat 10 perkara kebajikan. Nabi kata dah bagus. Kalau aku buat 20, Nabi kata lagi bagus. Kalau aku buat 30, Nabi kata lebih baik. Kemudian dia kata kalau aku buat lebih banyak lagi, itu terpulang kemampuan kita ya, kemampuan kita banyak mana yang kita, contohnya berzikir, bertahlil. Kita lalu 100, kita buat 100. Lalu 1000, buat 1000. Lalu sampai 10,000, buat 10,000. Itu adalah lebih baik. Apapun dalam hal ini tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak memberati atas seseorang melainkan apa wus'aha, melainkan apa yang terdaya dia melakukannya. Inilah toleransi, tolak ansur Allah. Kalau diwajibkan 10,000, kita ucap salawat sehari semalam kena 10,000 salawat. Mampukah kita melakukan? Tentu kita tak mampu. Contohnya begitu ya. Kamu buatlah. Ya, seberapa yang kamu mampu, seberapa yang kamu boleh. Tapi satu ucapan, ya, Nabi kata, satu ucapan salawat kepada dia, kepada Nabi SAW, ya, Allah akan membalas 10 kali ganda daripada itu. yakni rahmat. Ya, Allah akan membalas salawat itu, yakni maknanya Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali ganda tuan-tuan di akhirat nanti. Orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Nabi, tak kira lah, saya tak sebutlah berapa banyak, tetapi dia sering atau selalu dia mengucapkan salawat, ya, orang ini di akhirat nanti 3 tempat akan ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Setelah kita mati tuan-tuan, di akhirat nanti Nabi tunggu tiga lokasi. Pertama sekali, ya, pertama sekali Nabi tunggu iaitu apa tu di Yaumul Mizan, hari perhitungan, ataupun Yaumul Hisab, hari perhitungan. Tu Nabi tunggu. Nak timbang amalan kita yang baik banyak mana, amalan yang jahat banyak mana. Ya, kalau sekiranya amalan kita tu tak seimbang, yang jahat itu lebih banyak, dosa lebih banyak, Nabi tunggu di situ. Nabi akan bantu, Nabi akan tolong untuk menyelamatkan umatnya yang masa di dunia dulu dia banyak ucap salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Di mana tadi lokasinya? Iaitu Yaumul Hisab. Semasa kita dihitung, dikira, disukat amalan kita yang baik dan juga yang jahat. Okey? Itu yang pertama.
Yang kedua, semasa kita melintasi sirat, sirat titian, ya. Masa kita melintasi sirat, ini bukan suatu, kita mungkin mudah untuk menyebut tuan-tuan, melalui atau melintasi sirat, mungkin mudah kita nak sebut, ya. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Ataupun bila kita sampai di sana nanti, baru kita tahu. Allahu Akbar. Sehingga digambarkan tuan-tuan, ya, orang yang, ya, berada di sirat itu, ada yang bahaya letak saja sebelah kaki, udah duri apa namanya disebut dalam hadis, disebut sebagai duri sa'dan. Duri sa'dan ni dia macam besi berani. Dia tarik, kalau kita banyak dosa, dia akan sedut atau dia tarik kaki kita, jatuhlah ke bawah. Ada duri sa'dan, ya. Ada yang sudah separuh perjalanan, ada yang sudah 3/4 perjalanan, ada yang sudah hampir, tinggal hanya satu langkah lagi nak sampai ke ke syurga. Tinggal satu langkah lagi, tiba-tiba jatuh. Galat berbenarlah tuan-tuan, tinggal satu langkah lagi. Macam orang tikam 6 ekor, ya. Orang tikam 6 ekor, 4-4, 3-4, dia tikam. Tiba-tiba naik 6 ekor, 4-4, 3-2, 4-4, 3-3. Dia tikam 6 ekor, 4-4, 3-4. Keputusannya 4-4, 3-3. Allah, ditepuk daya. Begitulah perasaan orang yang melintasi sirat, dah hampir berjaya, tinggal satu langkah lagi, tiba-tiba jatuh ke dalam neraka. Galat berbenar, lebih lagi lah tuan-tuan, cukup galat sungguh. Gitu. Jadi macam-macam keadaannya. Begitu juga di padang mahsyar. Perjalanan kita berada di padang mahsyar, entah berapa tempoh masa lamanya tuan-tuan dalam keadaan sengsara. Allah. Ada yang berjalan, berada di padang mahsyar berkenderaan. Itu dalam ilmu tauhid disebutkan, ya. Ya, birrukab. Maknanya dengan berkenderaan, ada kenderaannya. InsyaAllah orang yang buat korban ni tuan-tuan, di akhirat nanti dia ada kenderaan. Orang yang buat korban dengan ikhlas, syaratnya ikhlas. Jangan ada suatu yang menyimpang kerana yang lain, kerana nak menunjuk, kerana nak bermegah. Itu tak ada, Tuhan tak terima korban yang macam tu. Banyak mana bulu kerbau atau lembu, bulu dia, sebanyak itu dosa-dosa akan dihapuskan dan diberikan pula pahala. Dosa dihapuskan, pahala akan diberi kepadanya. Ini orang kelebihan korban lah. Dan di antaranya lagi, di akhirat nanti dia akan berkenderaan, ya, orang yang buat korban. Tapi syaratnya kena ikhlas. Jangan ada something yang lain kerana Allah. Hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena jagalah hati kita tuan-tuan, ya. Kena belajar ilmu tasawuf, macam mana nak membersihkan hati. Nabi SAW sebelum dia Mi'raj, Isra' dan Mi'raj, sebelum tu dia dibedah beberapa kali tuan-tuan, ya, kerana nak membersihkan hati. Nabi pun sebut, kata Nabi dalam satu hadis, Nabi kata, ala wahiya qalb. Awas, kata Nabi, perlu perhatian, perlu dijaga, perlu dibersihkan sepenuhnya tuan-tuan. Hati kita kena jaga, hati kena elok. Sayang kalau hati tak elok, habis. Amalan kita banyak tapi hati tak elok, ya. Ala wahya qalb, kata Nabi, awas. Ala itu setengah orang bagi makna, ala itu maknanya kena jaga-jaga, awasilah, bahawa itulah yang dinamakan hati. Elok hati, elok segala panca indera kita, elok amalan kita, insya-Allah. Kalau rosak, ya, busuk hati itu, habislah. Orang Hindustan kata, kalau dia marah seseorang tu, kata dil tu kharab hai. Dil kharab, kharab tu makna rosak, busuk. Ataupun apka dil tu bekar, tu kamu punya hati tu dah busuk, dah rosak, dah jahanam dah, bekar ataupun kharab, busuk.
Ataupun dia kata abkadil tu najas. Najas tu najis lah. Abkadil tu hajas. Abkadil tu najas hai. Tu kamu punya hati tu najis, kotor. Jadi kita kena jaga hati, kena bersihkan tuan-tuan ya. Taib tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Lagi satu saya sebut berapa? Dua. Ya. Pertama sekali semasa yaumul hisab, perhitungan. Yang kedua di mizan. Yang ketiga ya, semasa kita berada di dalam surga. Orang dalam surga ini ya, wajib dia minum air hud ataupun air kolam Kausar. Nabi duduk di tepi kolam Kausar, dia panggil semua umatnya, terutama orang yang ialah dah masuk surga, maknanya orang dah banyak amal lah, dengan salawat, dengan zikir, dengan tahlil dan sebagainya. Ya, dia berada dalam surga, Nabi panggil dia, mai sini minum air hud. Hud maknanya air Kausar, air telaga Kausar. Siapa yang minum air telaga Kausar ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dahlah tak haus, nikmatnya itu dapat dirasai di lehernya, di tekaknya. Nyaman, nyaman, nyaman. Allahu Akbar. Ish. Ini bukan main-main tuan-tuan ya. Nabi panggil, mai sini, mai sini, mai sini. Semua orang akan melalui telaga Kausar itu, dan Nabi suruh ataupun mempelawa untuk dia meminum air telaga Kausar. Lah ni pun di dunia tuan-tuan ada orang buat air Kausar. Dia bubuh dalam balang, dia tulis itu air Kausar, air jambu, air apa lagi? Air apa nama tu? Yang merah jambu tu apa panggil? Air merah tu, air Bandung dan sebagainya, air leci, air apa lagi kan? Campur daun kari, daun duluh, daun itu, daun ini, campur dengan limau, campur dengan air soda. Itu air apa nama? Cik Usop? Tak tahu no. Tapi tuan-tuan, ada satu air yang mereka sebut, mereka tulis dekat balang tu, dia kata air Kausar. La ilaha illallah. Air Kausar di dunia, tapi memang sedap air Kausar di dunia pun. Air Kausar yang Nabi kata hud itu, ataupun yang kita kenali sebagai air Kausar, lebih sedap. Diminum sekali dia tak akan haus selama-lamanya. Air Kausar di dunia ni tuan-tuan boleh buat, nanti balik singgah kat kedai, beli air soda. Air soda dalam botol yang FN punya tu, soda FN punya. Beli sebotol cukup lah. Tapi kalau beli 2-3 botol bagus juga. Bagi saya sebotol cukup. Okey. Pergi beli air air soda. Lepas tu sagu rumiah halus-halus tu. Sagu. Bukan sagu tu, apa nama tu? Sagu ke? Halus. Macam kita nak buat kuih apa tu? Macam telur katak tu yang halus-halus. Kuih merah-merah selalu. Kemudian selut dengan nyo. Kalau sagu lah no. Kuih. Belikan sagu yang kecil macam tu. Tuang dalam balang. Air soda tadi tuang dalam balang. Lepas tu bubuh susu cair. Susu cair, bubuh ais tuan-tuan. Tu jadi akhirnya dinamakan air Kausar. Jangan bubuh pewarna, dia air dia memang putih susu. Kemudian bubuh sagu, bubuh air soda tu. Namanya air. Kalau bulan puasa tuan-tuan, kalau jual macam tu, orang tak pi kat lain lah. Tahun depan ni bulan puasa, siapa nak jual air Kausar, bubuh situ, tulis situ air Kausar. Orang akan rasa memang sedap, dia lemak. Campur dengan apa nama tu? Soda tu. Wallahu alam. Tapi Kausar yang telaga Nabi, dia telah dinamakan telaga Kausar ataupun air hud. Ya, telaga air Kausar itu memang nikmat sungguhlah tuan-tuan. Kelebihan itulah kelebihan orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Nabi. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang mengucap salawat kepada aku sekali sahaja, Allah akan membalas salawat itu dengan 10 kali ganda. Masya-Allah, kelebihannya. Mari kita tuan-tuan bersedia atau mengamalkan, memperbanyakkan salawat. Mudah sangat.
Dia bukan ada modal apa, modal ada ayak liuk, lidah, gusi, itu je. Allahumma salli ala Muhammad yang ringkas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu. Banyak jenis-jenis salawat. Jadi ke mana-mana salawat kita boleh ucapkan banyak-banyak. Berapa banyak kita nak ucapkan itu up to you, ya, terpulang kepada kita semua. Ya, tidak ada paksaan, tidak ada menghadkan berapa-berapa. Kalau yang banyak itu tentulah dia lebih baik. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala seikhlas-ikhlas hati. Okey, sedikit lagi saya nak baca sahaja. Seorang miskin tidak harus mencela dan mencaci orang yang tidak memberinya sesuatu, kerana yang demikian itu sangat dibenci. Pada hakikatnya yang memberi dan yang menahan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan semua makhluknya tertakluk di bawah kehendak Allah Taala, digerakkannya menurut kemahuannya. Seorang miskin tidak harus sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Jangan duk harap orang, jangan minta sikit weh, teman nak rasa weh. Kena usaha, gerakkan tangan. Ya. Serta menguntungkan nasibnya kepada mereka, kerana sifat tamakkan hak orang itu sendiri. Ya, kerana sifat tamakkan hak orang itu sendiri adalah kemiskinan diri, dan termampu mengharap segala serta menguntungkan diri kepada selain dari Allah akan menyebabkan kekecewaan dan kerugian. Sebenarnya seorang miskin itu berpuas hati dengan apa yang ada dan bermohon terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sikap seorang muslim. Ya, jangan dia kecewa, jangan dia berputus asa, jangan terus mengharapkan kepada orang lain. Kena usaha sendiri, kena usaha diri. Dan jangan berputus asa. Jangan kamu putus asa, aku ni tak upaya, tak dapat dah habuan rezeki. Jangan. Allah sebut dalam Al-Quran, kata Allah, la taqnatu fir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah. Ya, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Inna rahmatallahi wasi'ah, sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas. Kita cari, kita usahakan, tuan-tuan, ya. Taib, cukup sekadar itu. Akan datang sabda Rasulullah lagi, mayyas ta'iffa ya'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Akan datang insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.